Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nurul Najihah binti Said Alwi. Hari ini saya dan ahli kumpulan akan membentangkan tajuk Sosiologi dalam Pendidikan. Antara yang kami akan analisis adalah kepelbagaian sosiobudaya pelbagai kaum di sekolah. Seperti yang mana kita tahu bahawa di sebuah sekolah ada 3 kaum yang terbesar. Ada kaum Melayu, ada kaum Cina dan ada juga kaum India. Dan di Malaysia juga terdapat pelbagai jenis sekolah. Antaranya ialah sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Jadi ibu bapa mempunyai pilihan sama ada untuk hantar anak-anak mereka di sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan. Kita akan membincangkan tentang maksud sosiologi, sosiologi dalam pendidikan, stratifikasi sosial dan juga mobiliti sosial. Kita akan tengok yang pertama, sosiologi. Maksud sosiologi adalah kajian tentang masyarakat, bagaimana manusia berinteraksi antara satu sama lain, tentang tingkah laku manusia yang dibentuk oleh struktur sosial, kategori sosial dan institusi sosial. Di sini kita akan tengok pada tingkah laku manusia. Antara faktor yang menyebabkan tingkah laku manusia ini adalah berbeza-beza disebabkan faktor persekitaran yang mereka duduki ataupun tempat tinggal yang mereka duduk. Yang kedua, sosiologi dalam pendidikan. Sosiologi dalam pendidikan adalah kajian penerangan fenomena pendidikan dan realiti pendidikan masyarakat tertentu. Yang ketiga, kita akan tengok kepada stratifikasi sosial yang bermaksud perbezaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Yang seterusnya kita akan lihat kepada mobiliti sosial. Mobiliti sosial bermaksud keupayaan individu, keluarga atau kumpulan untuk bergerak naik atau turun tangga sosial dalam masyarakat. Biasanya digunakan untuk menggambarkan kedudukan atau pendidikan sosial umum. Di sini kita akan lihat bahawa apabila seseorang pelajar itu belajar dengan bersungguh-sungguh, maka prestasi mereka akan meningkat naik. Seterusnya kita akan lihat kepada kepelbagaian sosiobudaya pelbagai kaum di sekolah. Kepelbagaian sosiobudaya dalam sistem masyarakat majmuk di negara kita akan memberi kesan secara langsung kepada dua perkara. Yang pertama, perkembangan sistem pendidikan secara umum. Yang kedua, suasana pembelajaran secara khusus. Kepelbagaian sosiobudaya juga dikenali sebagai hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama melalui aspek cara hidup, adat dan sebagainya. Sistem pendidikan negara di Malaysia mempunyai pelbagai pilihan jenis sekolah yang boleh diikuti oleh pelbagai jenis kaum. Di sini kita akan membincangkan tentang isu ketidaksamaan sosiobudaya pelbagai kaum. Ada 3 perkara yang kita akan sentuh. Yang pertama, dari sudut bahasa, layanan guru, pencapaian akademik. Dan cara bagaimana kita mengatasi isu ketidaksamaan tersebut dan peranan guru secara positif sebagai ejen sosialisasi. Ejen sosialisasi di sini kita menggambarkan bahawa bagaimana seseorang guru itu menjadi orang ketiga dalam masyarakat pelajar ataupun bagaimana cara guru untuk menggabungkan pelbagai kaum di sekolah untuk membentuk sosialisasi yang positif. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Faiznur Mazidah binti Said Alwi. Di sini saya akan mengupaskan berkenaan isu sosial budaya pelbagai kaum. Yang pertama dari segi bahasa. Perkara 152 iaitu bahasa Melayu adalah sebagai bahasa perhantar. Perlu menggunakan bahasa Melayu. Contohnya kita lihat kepada Akta Pendidikan 1996 bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa perhantar utama di institusi pendidikan. Jadi di mana-mana institusi pendidikan pun disarankan menggunakan bahasa Melayu itu sendiri untuk komunikasi antara kaum.
Okey, kalau kita lihat sekarang ada dialek bahasa yang berbeza antara pelajar yang berbilang kaum ini, dan ia boleh memberi kesan dalam sesi pembelajaran dalam bilik darjah. Contohnya dialek daripada bahasa Cina, India, semua itu ada dialek masing-masing. Kalau kita tidak selaraskan bahasa tersebut, ia boleh memberi kesan kepada sesi pembelajaran dalam kelas. Okey, pelajar yang berbilang kaum sebenarnya perlu membudayakan diri mereka dengan belajar bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu. Mereka tiada pilihan untuk berkomunikasi bersama rakan-rakan kerana kita duduk di Malaysia. Jika pelajar tidak menguasai bahasa tersebut, pelajar itu akan mengalami kesukaran untuk belajar dalam kelas, dan kebanyakan guru adalah bahasa Melayu, berbangsa Melayu. Penggunaan bahasa yang standard perlu diamalkan oleh pelajar, dan dialek kaum masing-masing perlu dielakkan untuk melatih diri kita menggunakan bahasa kebangsaan itu sendiri. Okey, kalau kita lihatlah penggunaan bahasa Melayu itu sendiri kan, sekiranya kalau kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik, jadi cara kita nak mengatasi isu bahasa tu, yang pertama, guru meletakkan syarat penggunaan bahasa Melayu sahaja dalam komunikasi antara guru dan pelajar, terutamanya bahasa Melayu. Okey, yang kedua, guru menjalankan program mentor-mentee sebagai pemudah cara antara pelajar, iaitu rakan yang fasih berbahasa Melayu akan dilantik oleh guru sebagai pengajar kepada pelajar yang lemah untuk berbahasa Melayu. Okey, dari sudut situlah kita dapat lihat pelajar tersebut dapat fasih menggunakan bahasa Melayu tersebut. Okey, yang ketiga, melakukan aktiviti pembelajaran mengikut trend semasa. Contohnya, menggunakan nyanyian lagu kanak-kanak yang ada kaitan dengan topik semasa sebagai langkah awal dalam pendedahan bahasa Melayu. Ya, di sini dapatlah penguasaan bahasa Melayu tu lebih mudahlah. Okey, kita tengok yang seterusnya, layanan guru. Bagaimana layanan guru terhadap murid? Okey, guru mestilah memberi layanan yang adil kepada pelajar, tidak mengira bangsa, bahasa, warna kulit dan sebagainya. Guru juga perlu kenal dengan latar belakang keluarga pelajar, dari segi sosioekonomi, tempat tinggal, budaya, kepercayaan, adat Islam dan kaum masing-masing. Okey, seterusnya apabila guru berhadapan dengan pelajar yang berbeza kaum, guru perlu rancang pembelajaran dengan baik supaya layanan yang adil dapat diberikan kepada pelajar yang datang dari berbelah kaum dan bangsa ini. Okey, semua pelajar mesti dilayan sama rata tanpa mengira sama ada mereka ni dari golongan atasan maupun bawahan. Dan guru perlu memastikan tiada pelajar yang terpinggir, iaitu didiskriminasikan. Perkara yang paling penting adalah guru tidak boleh mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh setengah kaum bangsa yang berada di sekolah. Okey, itu sahaja. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Sekian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Raihan binti Mahyudin. Saya akan menyambung perbincangan yang telah kawan saya bentang tadi. Okey, kita lihat kepada isu ketidaksamaan sosio-budaya pelbagai kaum yang ketiga, iaitu pencapaian akademik. Okey, bagaimana kita menilai isu ketidaksamaan sosio-budaya pencapaian akademik ni? Guru perlulah berusaha untuk membantu murid tu dalam sesi pembelajaran mereka. Kerana apabila guru membantu murid, murid akan lebih berminat untuk belajar. Dan bila murid berminat untuk belajar, mereka akan mendapat pencapaian yang positif lah. Dan tanggungjawab guru memang kena menolong pelajar untuk bentuk jati diri supaya mereka ni dapat mengikuti sesi pembelajaran dengan perasaan yang seronok. Okey, kalau guru tidak membantu, jadi pelajar, macam mana pelajar nak seronok di dalam kelas? Jadi kalau guru dapat menolong pelajar dekat dalam kelas tu, menolong dalam sesi pembelajaran, pelajar tu sendiri akan lebih berminat untuk belajar. Seterusnya kita lihat kepada penggunaan dewi bahasa di dalam kelas untuk subjek selain bahasa Melayu adalah dibenarkan. Contohnya bahasa Inggeris. Okey, kita lihat kepada pelajar yang pelbagai kaum ni, mereka ada yang tidak faham tentang bahasa Melayu. Jadi apabila pelajar ini tidak faham tentang bahasa Melayu, guru boleh untuk pakai bahasa lain, bahasa yang mereka faham.
Okey, penggunaan bahasa ni boleh berubah mengikut dialek utama di kawasan yang tertentu. Contohnya kalau kawasan pendalaman macam mana, bahasa dia luar bandar macam mana, bahasa dia pinggir bandar macam mana. Jadi semua tempat tak sama. Bila tak sama, guru boleh pelbagaikan bahasa tu sendiri sebenarnya untuk menarik minat pelajar dalam pembelajaran. Secara tidak langsung, pelajar akan faham tentang apa yang mereka belajar di sekolah, dan pelajar ini akan menghasilkan pencapaian akademik yang bagus apabila mereka faham tentang pembelajaran tu, dan guru pun faham dialek mereka. Tapi untuk dari segi pencapaian akademik ni, kita akan lihat subjek lain lah. Kalau subjek bahasa Melayu tu, tetap kita syaratkan untuk menggunakan bahasa Melayu. Okey, guru juga boleh menarik minat pelajar khususnya yang berbilang kaum untuk belajar bahasa Melayu ni dengan cara guru mengenali sesetengah dialek mereka. Maksudnya kat sini kita nak guru tackle murid. Bila guru pandai tackle murid, kita fahamkan dialek dia dan murid akan berasa selesa dengan guru serta mereka akan rasa seronok untuk belajar. Okey, kita lihat apa peranan guru sebagai ejen sosialisasi tu. Ejen sosialisasi itu adalah guru ini adalah sebagai orang ketiga untuk menyatu padukan antara kaum ni. Kan pelajar ada banyak berbilang kaum kan. Jadi guru itulah sebenarnya berperanan untuk sebagai ejen sosialisasi tersebut. Okey, kita lihat yang pertama, apabila guru melakukan aktiviti berkumpulan, guru kena pastikan murid dari pelbagai kaum ni ditempatkan dalam satu kumpulan. Jadi dia akan memberi peluang kepada semua murid untuk berinteraksi sesama mereka dalam menyelesaikan tugasan yang telah guru bagi. Jadi kat sini mereka tidaklah tertumpu kepada satu kaum je. Jadi dalam kumpulan tu ada banyak kaum. Itu adalah peranan guru untuk kita satu padukan antara kaum ni. Okey, seterusnya kita lihat. Guru juga boleh melantik seorang murid yang pandai dalam pelajaran sebagai pemudah cara. Maksudnya kat sini, murid itu antara murid menjalankan pembelajaran secara pemudah cara, PDPC, di dalam PDPC untuk meningkatkan lagi keberkesanan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kalau nak harapkan guru untuk handle satu kelas memang susah. Jadi guru akan lantik seorang murid yang pandai dalam kelas tu. Dia akan tolong kawan dia yang lemah tu. Kawan itu adalah pemudah cara untuk guru kepada sahabat tersebut. Okey, kita lihat yang seterusnya. Guru mestilah memberi sokongan dan semangat kepada pelajar untuk capai kejayaan dalam hidup. Jadi, dekati pelajar adalah salah satu cara lah untuk kita menarik minat mereka dalam pelajaran. Apabila kita dekat dengan pelajar, pelajar akan selesa dengan kita. Dia akan selesa dengan kita. Dia akan terdoronglah untuk belajar dengan lebih baik. Okey. Kita lihat yang seterusnya, bagaimana cara mengatasi cabaran pengajaran guru di sekolah tentang isu-isu ni. Okey, kalau ada sesetengah pelajar yang masih lagi tidak boleh mendapat target of value, kita panggil TOV. Contohnya, markah ujian awal tahun, kita dah letak dah dia ni, pelajar ni mendapat 20. Dan ujian pertengahan tahun, masih lagi mendapat 20 ke 25. Jadi maksudnya kita tak mencapai target TOV tu. Sekurang-kurangnya TOV tu kita nak naik 10 ataupun 15. Okey. Apabila terjadi begini, pelajar ini akan disusun mengikut tahap. Okey, susunan pelajar mengikut tahap ni bukanlah bertujuan untuk kita asingkan pelajar tu, tapi sebenarnya untuk memberi guru tu lebih fokus kepada pelajar yang lemah mengikut tahap masing-masing. Contohnya, kita akan kelaskan pelajar itu kepada tahap cemerlang, tahap sederhana dan tahap galus. Okey, apa ini tahap galus? Tahap galus ini adalah tahap gagal lulus. Maksudnya, pelajar ni dia berpotensi untuk lulus. Dan kebiasaannya memang pelajar galus ni memang berpotensi untuk lulus. Jadi bagaimana guru untuk meluluskan pelajar ini? Pelajar ini kalau kita letakkan dia di kelas yang cemerlang, guru memang susah untuk fokus. Jadi macam mana caranya kita asingkan dia? Yang tahap galus ni memang dia duduk dekat satu kelas tu, bukanlah semua yang memang setiap masa gagal. Tak. Dia ada kadang-kadang gagal, kadang-kadang lulus, kadang-kadang gagal. Tapi guru nak maintainkan dia untuk memang terus lulus. Untuk lulus. Jadi guru akan letak satu kelas. Biasanya tahap galus ni akan ditempatkan di kelas pemulihan. Kelas pemulihan. Guru akan memberi target lulus untuk pelajar di tahap ini. Bukanlah tahap galus ni kita nak cemerlangkan dia. Susah, memang susah. Tapi kita boleh untuk luluskan dia. Jika golongan ni berada dekat kelas tahap sederhana atau cemerlang, memang susahlah untuk guru 100% bagi perhatian. Sebabnya dia akan jadi susah bila pelajar golongan galus ni untuk belajar topik yang pelajar cemerlang belajar. Dia memang tak boleh nak kejar lah kiranya. Okey, jadi bila situasi itu terjadi, apabila kita tidak
mengasingkan mengikut tahap. Dia akan mengakibatkan pelajar tersebut tidak dapat meningkatkan pencapaian dia yang sedia ada. Sebabnya guru memang tak boleh nak fokus. Itu adalah cara mengatasi cabaran pengajaran. Salah satunya boleh mengasingkan pelajar mengikut tahap sekiranya pelajar tu memang tidak ada penambah baik pun dalam dia punya pembelajaran. Okey, kesimpulannya, sekolah adalah tempat pengintegrasi pelajar, khasnya pelajar yang pelbagai kaum dan berfungsi sebagai medium untuk mewujudkan perpaduan itu sendiri. Jika kepelbagaian tu tidak diuruskan dengan baik, dia akan mewujudkan konflik sosial itu sendiri dalam kalangan pelajar di sekolah. Guru pula perlulah bijak dalam mengendalikan anak murid dan memastikan perancangan yang dilakukan ni selaras dengan kepelbagaian sosio budaya masyarakat masa kini. Okey, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.